Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita banyak-banyak kepada Allah kerana masih diberi kesempatan untuk kita bernapas di atas muka bumi ini. Apa khabar para penonton? Lama kita tidak bersua. Sibuk dengan segala urusan menyebabkan saya tak dapat mengupload video kisah seram dalam channel ini. Saya minta maaf banyak-banyak kepada penonton yang tertunggu-tunggu akan kisah seram selanjutnya daripada channel ini. Terlebih dahulu seperti biasa, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda semua yang sudi untuk like, subscribe, kemudian share cerita-cerita kisah seram daripada channel ini. Dan juga saya turut mendoakan anda supaya anda sentiasa sihat walafiat, panjang umur dan terhindar daripada segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan cerita kisah seram kali ini, alangkah baiknya marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah supaya kita terhindar daripada segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan lahir dan batin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Kisah ini saya dapat daripada kiriman rakan subscriber kita yang bernama Tasha, menceritakan kepada kita tentang kisah pengalaman seramnya. Mari kita mendengarkan ceritanya. Kisah ini katanya berlaku 5 tahun yang lepas. Terjadi di satu daerah di negeri Sabah ini, iaitu mengisahkan seorang ibu yang bernama Bibah mempunyai 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 lelaki. Lelaki itu adalah anak sulung Makcik Bibah. Dalam 3 anaknya semua ni, ya, naluri seorang ibu tetap menyayangi anaknya, ya, tanpa ada kata orang tidak berlaku adil. Sama saja sayang ibu kepada anak itu tetap sama, tidak ada bezanya. Cuma di antara anaknya 3 orang ini, ada 1 anaknya yang sulung sangat disayangi ibunya dan diperhatikan ibunya, kerana dia tidak sama dengan anak-anaknya yang lain. Usianya telah menjangkau 22 tahun. Seorang lelaki yang bernama Zul. Zul ini, dia ada satu penyakit. Sebab itu kata ibunya anak istimewa. Iaitu walaupun usianya 22 tahun, tetapi perangannya seperti kanak-kanak yang berusia sekitar 7 ataupun 8 tahun. Pikirannya belum matang. Bahkan dia sentiasa mendampingi ibunya, tak mahu ditinggalkan ibunya, walaupun sebentar. Jadi terpaksa itulah Makcik Bibah, kemanapun dia pergi, pasti dia membawa anaknya ini. Kerana pernah berlaku satu kisah, dia tidak membawa anaknya, ya, berjalan. Bila dia balik ke rumah, didapatinya anaknya Zul itu tak ada di rumah. Puas dia mencari sekeliling rumah, tak ada. Tanya dengan jiran-jiran pun tak tahu. Adik-adiknya pun tak tahu kemana menghilang abangnya Zul ini. Maka seperti biasa, ibunya tahu sebagai seorang ibu, nalurinya kuat. Ibunya Bibah ini masuklah dalam hutan di belakang rumah, ya, hutan itu hutan terbiar lah. Jalan pusing ke sana pusing sini, cari-cari. Rupa-rupanya anaknya berada di satu pokok pisang yang tengah berbuah sambil memakan buah pisang itu. Bila nampak ibunya, tersengih-sengih Zul melihat ibunya. Kata ibunya, Zul, tahu tak, puas ibu mencari kau, Zul. Rupa-rupanya kau di sini, ya. Tak apa nak, yang penting anak tak ada apa-apa.
Dah kenyang kan makan pisang? Kata Zul. Maka Makcik Bibah pun pimpinlah anaknya Zul ini balik ke rumah. Dan ada lagi satu keistimewaan Zul ini, kata Makcik Bibah menceritakan bahawa Zul ini dia boleh nampak benda-benda gaib. Dia boleh nampak benda-benda gaib di kalangan jin ataupun syaitan. Satu ketika Makcik Bibah dipanggil oleh adiknya untuk majlis kenduri arwah di rumahnya, di rumah adiknya di kampung. Maka seperti biasa Makcik Bibah tetap membawa Zul dan anaknya 2 orang itulah. Zul ini mesti dijaga kerana takut nanti hilang. Ya. Bila dibawa ke tempat rumah adik Makcik Bibah itu, rumah adik Makcik Bibah ini agak terpencil jugalah, jauh dekat kawasan pedalaman. Dan kalau ada jiran pun, jarak di antara rumah adik Makcik Bibah dengan jiran-jiran ini agak jauh. Jadi tempat tu agak terpencil lah daripada bandar di daerah itu. Perjalanan ke sana memakan masa lebih kurang 20 minit dan terpaksa memasuki jalan raya yang tak berturap dan dikelilingi oleh pokok-pokok kelapa sawit dan juga pokok-pokok pisang. Sesampai di rumah itu, Makcik Bibah melihat Zul, ya, lain macam, ya, seperti takut, tunduk. Tapi Makcik Bibah tak kisah sangatlah, sebab dalam kenderaan itu selain daripada Makcik Bibah, ada juga pakcik kepada Zul, iaitu abang Makcik Bibah ini yang membawa kenderaan itu masuk ke sana. Makcik Bibah dah rasa lain macam pada Zul ni, tapi tak apalah, Makcik Bibah diamkan saja. Sesampai di tempat kenduri, alhamdulillah dah ramai orang kampung datang dan majlis pun telah dimulakan. Dan pendek cerita, majlis kenduri itu pun dah berakhir. Orang ramai dah kembali pulang. Makcik Bibah biasalah, ya, dia ni rajin, ya, rajin sangat tolong-tolong orang, terutama adiknya sendiri yang kenduri ini membasuh pinggan mangkuk di dapur. Sambil-sambil itu Zul duduk di dapur itu menemani ibunya. Di kawasan dapur itu selain daripada ibu Zul, ada juga Makcik Zul, adik kepada Makcik Bibah, dan juga Pakcik Zul, abang kepada Makcik Bibah, duduk-duduk di dapur sambil sembang-sembang. Maka tiba-tiba Zul menyampuk. Kata Zul, "Mak." "Ya nak," kata Makcik Bibah. "Tadi Zul nampak mak." "Nampak apa?" "Dekat pokok pisang mak." "Ya, nampak apa tu?" Kata Pakcik Zul. "Saya nampak ada orang." "Apa?" "Orang," kata Pakcik Zul. "Biasalah orang, biasa mana-mana pun ada orang. Aku nampak ada satu perempuan berambut panjang berdiri dekat pokok pisang itu ketika kita masuk ke kampung ini." "Betul mak." "Apa Zul?" kata Pakcik Zul. "Ulang sekali lagi." "Aku nampak ada satu orang perempuan berambut panjang berdiri dekat pokok pisang." Maka Pakcik Zul ni pun tidak seperti makciknya dan emaknya. Pakcik Zul ingin tahu sangat cerita Zul ni. Seolah-olah Pakcik Zul ni percaya sangat cakap Zul ni. Maka dia pun tumpukan perhatian. "Zul, kau nampak tak macam mana bentuk wanita itu? Tadi Zul sebut rambut panjang. Bajunya macam mana, warna apa?" Kata Zul, "Bajunya warna putih." "Warna putih." "Matanya merah tak?" "Matanya, iya, matanya merah." "Apa dia buat? Dia dipandang kita ke ataupun apa?" "Tadi pakcik, dia berdiri dekat pokok pisang. Bila kita masuk ke kampung itu, dia tunduk macam rokok tu." "Rokok?" "Iya pakcik, begitu saya nampak." Kata pakciknya. "Aku niat siasat ni Zul." Tiba-tiba Mak Zul menyampuk. "Abang, tak payah siasat bang. Zul tu macam tu. Tak boleh percaya sangat cakap Zul ni." "Iyalah, memang tak boleh percaya sangat, tapi saya percaya ni." Terpulanglah bang. Bang nak siasat ke apakah? Saya nak ke sana dulu." Maka Makcik Bibah pun berlalu daripada dapur, tinggallah Pakcik Zul dengan Zul sendiri.
di dapur itu sambil minum kopi pekat, dan Zul pun sambil minum kopi dan makan biskut. Kata Pakcik Zul, boleh tak Zul ceritakan lagi tentang apa yang Zul nampak? Kata Zul, saya nampak itulah Pakcik, di pokok pisang itu berdiri seorang perempuan, rambut panjang, berbaju putih, mata merah. Pakcik Zul kata, Zul, baju putih itu panjang ke pendek atau macam mana? Saya nampak, kata Zul, baju putih itu sampai menutup kakinya. Kata Pakcik Zul, rasa seram pun ada. Tiba-tiba meremang belut tengkuk Pakcik Zul ni. Yalah, kita siasat Zul, nanti Zul temankan Pakcik ya di pokok tu. Kata Zul, boleh. Zul ni okey ya, tak ada masalah, tapi tak ada pun rasa takut pada Zul. Cuma dia rasa macam murung gitu, moyok ya, matanya kuyup macam mengantuk tu. Tak apa Zul, Zul makan dulu. Itu datanglah Makcik Zul yang satu lagi ya, Makcik Zul yang adik kepada ibunya, Makcik Bebah. Zul, tadi kau cakap dengan pakcikmu kan? Ya Makcik. Kau cakap betul ke bohong ni? Atau kau rika ni? Tiba-tiba Zul menangis. Tiba-tiba saya menangis. Bila dia menangis, didengar oleh ibunya, datanglah Pakcik Zul. Kenapa menangis? Ni makcik marah aku. Maka kata Makcik Bebah, janganlah kau tanya macam-macam. Zul tu macam tu. Zul tu makin kau tekan, makin tu lo menangis. Nanti dia hilang, nanti dia lari. Payah kita nak cari. Ayalah kak, kata Makcik Zul. Kata Pakcik Zul kepada Makcik Bebah, macam mana malam ni, nak balik ke atau nak tidur sini? Pakcik Zul tengok jam pun dah pukul berapa ni. Tak apalah, besoklah pagi kita balik. Malam pun dah pukul 12 ni. Saya tak nak mandu malam-malam ni, saya mengantuk. Kata Pakcik Zul, ayalah Zul, kalau gitu pergilah masuk tidur ya. Dah pukul 12 ni, besok pagi kita balik. Pakcikmu pun ni tak larat mandu, mengantuk. Okeylah, kata Zul, terus masuk ke bilik. Pada malam itu Pakcik Zul ni tak senang tidur, tak lina tidur. Asyik teringatkan saja cerita Zul ni ya, asyik teringat cerita Zul, sampai terbawa-bawa nak mimpi lah cerita Zul tentang dia nampak penampakan wanita berambut panjang, berbaju putih, bermata merah di pokok pisang. Sedangkan Pakcik Zul sendiri tak nampak benda tu. Bukan tak lalui tempat tu, lalu sebab dia membawa kereta. Dia lah tahu, dia dah nampak pokok tu. Tak ada pun dia nampak wanita berambut panjang, berbaju putih, bermata merah. Tapi Zul nampak. Dalam keadaan begitu, itulah Pakcik Zul pun termimpi. Dalam mimpinya itu seolah-olah mimpi itu benar. Tiba-tiba datang makhluk berbaju putih, berambut panjang, bermata merah itu yang diceritakan oleh Zul itu, masuk ke rumah. Dalam keadaan itu, kata wanita yang berambut panjang, berjubah putih, bermata merah, kamu mau apa ya? Kamu datang sini, kamu mengganggu tempat saya, kamu buat bising. Kamu mau apa? Kata Pakcik Zul. Tidak. Aku tidak buat apa-apa di sini. Aku datang tidak kacau kamu. Kamu jangan kacau saya. Kamu telah mengganggu saya dan mengganggu keluarga saya. Kata wanita itu pula. Kata Pakcik Zul, bila masa saya mengganggu kamu, saya tak nampak pun kamu. Maka terdengarlah ketawa mengilai yang menyeramkan. Tiba-tiba saja wanita berambut panjang, berbaju putih, bermata merah itu datang ingin mencekik leher Pakcik Zul. Maka ketika itulah Pakcik Zul menjerit dengan sekuatnya, "Tolong! Tolong!" Suara itu terdengar hingga kan Makcik Bebah dan adik Makcik Bebah dan anak-anaknya terjaga pada malam itu.
mendengar suara pakciknya yang menjerit. Terjaga. Kenapa bang? Kenapa bang? Kata Makcik Bibah. Hai, abang bermimpi kan? Itulah. Aku dah cakap, kata Makcik Bibah. Aku dah cakap, jangan sangat terpengaruh dengan cerita Zul tu hingga abang terbawa-bawa dalam mimpi ni. Ini bahaya ni bang. Pergilah bang, mandi dulu, ambil uduk ke apakah, solat tahajud ke. Bang. Tiba-tiba Makcik Zul mencari di mana Zul. Zul mana bang? Saya tak tahu. Kan tadi masuk bilik tidur. Aku dah tengok bilik tidurnya tak ada pun. Ke mana Zul ni? Abang tak nampak ke? Sumpah, aku tak nampak. Ke mana dia pergi? Pelik budak ni, kata Makcik Zul. Puas Makcik Zul mencari, dalam bilik tak ada. Dalam bilik air pun tak ada orang. Di dapur tak ada orang. Sedangkan pintu tertutup. Pintu depan tertutup, pintu rumah. Kecuali satu pintu lah di sebelah belakang dekat dapur tu yang Makcik Bibah tak periksa apakah tertutup atau terbuka. Maka Makcik Bibah pun pergilah ke dapur di pintu belakang tu. Betul lah, kata Makcik Bibah. Pintu ini terbuka. Kata Makcik Bibah, jangan-jangan Zul ni keluar ni dari pintu ni. Maka ketika itu cemaslah Makcik Bibah, panggil terus abangnya. Bang. Iya, kenapa? Zul tak jumpa lah bang. Aku rasa Zul ni keluar dari pintu belakang ni bang. Aduh, anak ni, inilah yang aku susah ni. Dia ni kalau hilang lain bang, payah kita nak cari ni. Susah ni. Kata Pakcik Zul, tak apalah, jom kita cari, tolong carikan lampu suluh. Kita masuk ke ni, belakang dapur ni ada hutan ni, kita cari. Maka mereka pun, Makcik Zul, Makcik Bibah dan Pakcik Zul pun keluarlah mencari Zul. Dari pintu belakang arah dapur tu, memang tempat tu kawasan semak samun dan ada hutan, ya, di kawasan itulah. Cari sana, panggil nama Zul. Jam dah menunjukkan pukul 3 pagi. Zul, kata macamnya. Zul, mana Zul? Tiba-tiba kata Pakcik Zul, shh, jangan bising. Kenapa? Kamu nampak tak? Nampak apa? Cuba tengok pokok pisang tu, lain macam, dia macam bergerak-gerak ni. Jangan bising. Kenapa pula jangan bising? Kata Makcik Bibah. Mungkin di situ Zul ada. Jangan, saya nak siasat ni. Jangan bising. Maka perlahan Pakcik Zul jalan di depan. Dia paling depan sekali. Belakangnya Makcik Habibah dan Makcik Zul yang paling bungsu di belakang. Tiba-tiba kedengaran suara orang batuk. Hei, kamu nak kemana tu? Terkejut mereka bertiga sambil mereka memandang ke belakang. Bila mereka pandang ke belakang, Masya Allah, batuk-batuk yang begitu kuat tadi, seperti batuk seorang datuk ataupun atuk tua, datang daripada arah Zul. Dan Zul di belakang mereka. Lantas Makcik Bibah, Zul. Aku bukan Zul. Kata Pakcik Zul, kamu siapa? Kamu jangan nak usik, ya, anak buah saya. Saya bukan nak usik anak buah kamu, tapi anak buah kamu yang usik saya. Dari semalam dia melihat saya sampai sekarang dengan suara laki-laki yang garau. Zul tiba-tiba begitu. Rupa-rupanya Zul ini telah kerasukan makhluk halus. Ini yang menyebabkan Makcik Zul, Makcik Bibah dan Pakcik Zul jadi ketakutan dan seram. Tak tahu apa nak dibuat. Pakcik Zul, kita serahkan dengan Allah lah. Bibah, adik, ya, kita serahkan dengan Allah sajalah. Apa terjadi pun terjadilah. Beginilah kata Pakcik Zul kepada adik-adiknya perempuan tu. Kamu tahu ayat surah-surah Al-Quran, kamu bacalah apa yang perlu kamu baca. Selepas itu kita lari. Makcik Bibah kata, anak saya macam mana? Nanti anak kamu itu memang kita tahu itu anak kamu, tapi badannya telah dirasuki oleh makhluk halus. Okay, macam mana? Kita tak boleh nak tangkap dia. Kekuatannya luar biasa. Aduh bang, jangan macam cakap, kata Pakcik Zul. Jom kita baca. Pertama sekali mereka baca surah Al-Fatihah bersama-sama.
kemudian membaca surah Qul Huwallahu Ahad, surah Ikhlas bersama-sama, dan membaca surah Al-Falaq bersama-sama, dan membaca surah An-Nas, kemudian dengan ayat kursi. Dia mereka ulang-ulang, lama-lama tiba-tiba saja Zul jatuh ya ke tanah dan pingsan. Secepat kilat Makcik Bibah pangku Zul. Zul, bangun Zul. Zul, bangun Zul. Kata Pakcik Zul, jangan kejutkan di sini, kita angkat ke rumah. Di rumah lah kita kejutkan, ni malam ni, gelap ni, banyak nyamuk pula, jom. Maka mereka angkatlah Zul balik ke rumah. Di rumah Pakcik Zul mengambil air putih, membacakan surah yang dia hafal, kemudian disapunya di muka Zul. Maka tak berapa lama kemudian Zul pun tersedar. Ma, dan Zul terus memeluk ibunya. Kata ibunya, nak, kenapa kamu masuk ke hutan? Ya, malam-malam buta ni. Kata Zul, ma, ada orang panggil saya. Siapa yang panggil kamu? Ada orang panggil siapa yang panggil kamu? Ada orang panggil saya, mak. Ada orang panggil saya, mak. Kata Zul, berulang-ulang kali. Lantas Pakcik Zul kata, siapa yang panggil kamu, Zul? Yang aku ceritakan pada Pakcik itulah yang manggil saya, Pakcik. Bukan sekat itu, Pakcik. Dia tarik tangan saya masuk ke hutan dan pergi ke pokok pisang tu. Aduh, ya Allah, kata Pakcik Zul. Nah, Bibah, betul tak saya cakap? Kisah ni kisah benar ni. Ini bukan rekaan si Zul. Jangan kamu anggap Zul tu begitu. Dia nampak ni, benar gaib ni. Hati-hati Bibah, kata Pakcik Zul memarahi Makcik Bibah sebagai adiknya. Kan Pakcik Zul ni abang sulung. Yalah bang, jom bagi dia minum air, selimutkan dia, jangan lari ke mana-mana, tunggu sampai pagi. Lebih kurang berapa jam kemudian maka berkumandanglah azan subuh. Lepas sembahyang subuh berjemaah, sarapan, pagi esoknya mereka pun meminta diri untuk balik ke rumah. Adik Zul, Makcik Bibah punya adik ni ketakutan dengan peristiwa yang berlaku itu. Kata Pakcik Zul, janganlah takut, ya, jangan takut. Suami kamu balik bila? Suami saya balik lusa. Tak apalah, tunggulah suami balik lusa, ceritakan, jangan takut. Nanti ada masa, panggillah siapa-siapalah ustaz yang boleh rawat ataupun pagar rumah kamu ni. Jangan takut, insyaAllah tak ada apa-apa ni. Kata Pakcik Zul menenangkan adiknya yang takut sebab peristiwa malam itu. Jadi para penonton sekalian, kisah ini berakhir di situ. Ya, kisah ini berakhir di sini. Inilah penghujung ceritanya. Yang paling penting, anggaplah cerita ini sebagai hiburan semata-mata. Jangan cepat percaya, jangan mudah percaya. Anggaplah sebagai hiburan, kerana hanya yang menceritakan sahaja yang tahu kisahnya benar atau tidak. Kita sebagai pendengar dan penonton cuma kita anggap ini sebagai hiburan semata-mata. Sekian, bertemu lagi dalam kisah-kisah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.